Orang yang tidak betul bacaannya tidak sah menjadi imam kepada yang qori. Makmumnya qori. Bila kita sembahyang kata imam, iyyaka na'budu wa kita nak buat lagu dia tak kerti lah, tapi iya IA boleh lah iya, ataupun YA ya kan, tapi ni iyyaka dia kena betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maknanya kita jumpa pula tu imam tu lagu tu, nak buat lagu mana lagi? Mufaraqah, sebab kita tidak boleh berimam. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tutup mulut pun tak, macam mana kita nak berjemaah? Jadi maknanya tidak sah. Jadi kalau kita dalam keadaan macam tu, mana kita nak tahu tu imam tu kan bukannya kita pergi test dulu. Jadi maka kita mufaraqah, berpisah dengan tu imam tersebut. Baik, tu kita kena faham dah. Jadi maka dengan kerana tu sekurang-kurangnya tu imam tu dia kenalah tajwidul Fatihah. Tajwidul Fatihah, sebab Fatihah ini adalah rukun dalam solat. Kita pun kena perelokkan bacaan Al-Fatihah. Jadi maknanya sebutan huruf itu kena betul, makhrajnya kena betul, sifatnya kena betul. Tapi kita selalu dalam kepala kita menganggap bacaan Al-Quran ni suatu yang payah. Cuba tengok kalau di masjid mana pula buat kelas Quran tajwid, berapa orang yang mai? Tu pun tersandang kat dinding. Kena suruh baca seorang-seorang, minggu depan tak mai dah. Kita rasa malu kalau kita tak boleh, orang tahu kita tak boleh baca Quran. Kita malu pada manusia, tapi kita tak malu kepada Allah. Apa dia kita nak buat balik di akhirat esok? Bukan nak boleh bawa balik, kita beli mah keping-keping ke mah ketui-ketui ke, bukan boleh bawa yang tu. Yang nak dilihat kepada kita adalah amalan. Cerita seorang tabi'in lah, dia ditanya oleh gurunya, ni 30 tahun kamu mengaji dengan aku, apa dia yang hang boleh ni? 30 tahun kita larat mengaji 30 tahun kat tok guru, mana ada kita 3 hari pun belum tentu kita pergi penuh. Lari pergi kedai kopi lah, konon-konon pergi daurah, keluar menyembang lah, tak larat. Ini 30 tahun. Lalu kata Hatim Al-Asam, baru dia nak keluar nama Hatim Al-Asam, dia kata, aku telah membuat daripada pengajaran guru ni, daripada aku mengaji ni, hadam, aku mendapati manusia ini, kita lah, mempunyai kecintaan yang tersendiri. Sama ada kepada manusia lah, ialah ibu bapa sayang pada anak, suami sayang pada isteri, isteri sayang pada suami, anak sayang dekat mak, tu kecintaan kita lah kan. Dan ada juga orang kecintaan dia kepada barang-barang lama apa ada, kita tengok buruk dia, bagi dia sangat bernilai. Barangkali dia melihat daripada sudut estetika dan sebagainya, macam-macam lah kan. Pinggan pun buruk, retak ribu, dia duduk sayang situlah. Contohnya. Tapi dia kata, Hatim Al-Asam kata, aku mendapati semua kecintaannya tu, sama ada manusia ke, sama ada barang ke, paling jauh dia menemani tuan yang cinta kepadanya itu di pinggir kuburnya sahaja. Sekadar itu, dia kata, ketika itu aku mengerti, temanku yang sebenar bukan kecintaan itu, tapi yang akan menjadi temanku yang selama-lamanya adalah amal. Ustazah pun pernah sebut kan, kita masa duduk dalam perut mak kita, apa yang penting ketika kita duduk dalam perut mak kita? Tali pusat. Sebab itulah talian hayat kita, makanan ke, apa oksigen ke, semua kot tali pusat tu. Bila kita dilahirkan, Tok Bidan kita dah ketak dah. Sebab Tok Bidan nak kerat tali pusat. Kita tak keriau lagi masa tu. Lepas-lepas dia kerat tu, kita pun keriau. Barulah terbuka mata, semua terbuka. Ada tak kita tengok lah ni orang duk menyangkui, cari apa tu? Cari tali pusat. Siapa cari? Tak ada siapa cari dah. Sebab bila kita dah keluar di dunia, dah dipotong, kita pun dah celek dan sebagainya. Ada kepentingan tak tali pusat tu? Tak ada. Tak ada siapa pergi cari pun. Termimpi-mimpi tiap-tiap malam teringat tali pusat, tak ada. Kemudian kita pun hidup di dunia lah.
Akhirnya daripada kecil pun kita kenal dah. Yang penting ialah apa? Duit. Di mana kau duit, kan? Kita dah mula dah kepada duit tu. Kita pun sibuk cari duit. Sampai tak peduli hukum halal haram dan sebagainya. Akhirnya bila kita mati, kita pun tahu duit tu pun tak penting. Yang penting adalah amal. Tak ada duit pun tak boleh juga, kan? Tak ada duit pun tak boleh juga, macam mana nak hidup. Tetapi maknanya sampai kita mengabaikan hakikat tugas kita sebagai manusia, sampai kita tak peduli hukum-hukum, itu yang kita kata tu macam tu. Nah, jadi hakikat kehidupan. Jadi kalau orang memahami hakikat kehidupan, orang memahami hakikat bahawa kita akan dihidupkan kembali, kita akan dipersoalkan dengan amal ibadah, maka kita akan memperelokkan, memperbaiki, melaksanakan segala ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita cerita sikitlah.